Cobaan. Cobaan. Baik. Kita mulakan kuliah malam ini dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walal kiram ashab izam sya'ulahum Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta allazi tafirruuna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya kata oleh Muhammad, sesungguhnya mati yang kamu cuba melarikan diri daripadanya, maka sesungguhnya mati itu akan mengejar kamu ataupun mendapatkan kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang terang. Alimul ghaib wasyahadah. Dan kemudian kamu akan diberitahu, diceritakan ataupun dibukakan akan segala apa yang kamu kerjakan ketika kamu hidup dalam dunia dahulu. Alhamdulillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada tuba lil quraba. Islam itu bermula dalam keadaan asing dan dia akan kembali menjadi asing, dan berbahagialah kepada orang-orang yang asing. Alhamdulillah. Yang mati Al-Fadil, tuan-tuan imam kita, dan lupa juga Tuan Bilal, soalnya Tuan Siak kita, kemudian pengurusi masjid, datang kuasa, mendahari seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjangkan puji dan syukur wa ta'ala kerana dapat bersama sekali lagi malam ini, insyaAllah, untuk kita sambung kuliah kita. Kuliah apa? Fiqh Fiqh Baik. Jadi malam ni kita sampai azan isyak, kita terus berhenti lah ya. Saya dah beritahu sebab saya ada urusan lain ada mesyuarat, jadi saya kena cepat sikit. Baik insyaAllah. Jadi kita berada di muka surat apa tu? 186. Rukuk sambil duduk. Rukuk dalam rukuk sambil duduk bukan merokok sambil duduk, bukan. Bukan merokok sambil duduk, tapi rukuk. Rukuk sambil duduk. Masya-Allah. Tergasur pula kan siapa yang merokok kan? Baik. Tapi bukan orang sinilah, orang England. Baik. Jadi tajuknya rukuk sambil duduk. Rukuk ma'al qu'udi, kan? Rukuk ma'al julus ataupun rukuk ma'al qu'ud. Rukuk sambil duduk. Mana sambil ataupun bersertalah, macam tu. Jadi kalau Imam Nawawi, qala musannifun Allah taala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin, telah berkata Imam Nawawi rahimahullah taala di dalam kitab Syarah Muhazzab. Kitab Syarah Muhazzab ni banyak jilid lah. Dia ni menghuraikan ataupun mensyarahkan
akan Minhajut Talibin. Minhajut Talibin. Matan tu. Tapi matan pun Toba juga lah. Toba ni matan ni. Tu baru matan. Belum syarah lagi kan. Macam tu. Saya ikut pengajian yang Syekh Nuruddin tu. Kat apa tu? Yang dekat yang Taman Kiambang tu. Madrasah tu Azin ni. Madrasah Azin tu. Bab haji je. Dah berapa kali minggu tak habis-habis bab haji. Bab haji je. Belum bab lain lagi tu kan. Jadi memang tak tahu lebih bila kan. Tapi kalau di pondok, ngaji pondok, dia boleh habis kitab tu. Kita boleh habiskan. Kalau ngaji pondok lah. Paling tidak pun 4 tahun habis lah kitab tu. 4 tahun. Boleh juga 4 tahun Ustaz. Itu macam ambil ijazah lah. 4 tahun habis. Habis situ syarah itu dia punya matan je, belum dia punya syarahnya. Baik. Imam Nawawi berkata dalam kitab Syarah Muhadzab muka surat 408 juzuk ketiga sebagai berkata, adapun batas minimum rukuk bagi orang yang menunaikan solat sambil duduk adalah membongkokkan badan ni lah. Bongkokkan badan, ataupun ketika kata kita ni bentuk L tu kan, bentuk L sudut tepat dah. Bentuk sudut tepat kan. Bagi siapa yang mampu buat demikianlah. Kalau buat lebih terlampau sungguh pun tak boleh, terlampau bongkok pun tak boleh. Dia mestilah seperti papan sekeping gitu kan. Bentuk L itu adalah membongkokkan badan, mana bahagian belakang menyamai wajahnya serta bahagian wajahnya itu melepasi bahagian lutut. Ni siapa ni? Solat duduk. Solat duduk bukan berdiri silap Adapun batas minimum rukuk bagi orang yang menunaikan solat sambil duduk, bukan sambil berdiri, adalah membongkokkan badan, mana bahagian belakang menyamai wajahnya serta bahagian wajahnya itu melepasi bahagian lutut. Mana wajah kita ni mestilah melepasi daripada bahagian lutut ni lah. Kalau mampulah macam tu. Kalau tak mampu macam mana pula kan. Jadi janganlah dipaksa diri tu. Kalau tulang tu dah koreh dah koreh kan, takut nanti kalau dipaksakan patah pula kan. Macam tu. Tulang pun dah ropui Ustaz, dah tak kuat. Jadi ikut kemampuan lah macam tu. Tapi ini sebaik-baik keadaan lah macam tu. Kalau boleh bahagian wajahnya itu melepasi bahagian lutut, ataupun menyamai wajah, ataupun bahagian wajah, melepasi wajah tu bahagian lutut dia. Apabila hal seperti ini tak dapat dilakukan, maka seorang itu dibolehkan membongkokkan badannya setakat mana yang mampu lah cakap tadi. Setakat mana yang mampu. So jangan dipaksa lah diri tu kan. Dia yang paling baik tu macam ni lah kan, macam tu kan, sambil duduk kan, macam tu. Tapi kalau tak boleh macam tu, janganlah dipaksa. Macam tu. Kalau yang pula cerita kan, kan tu nak pakai lama tu kan, tulang tu. Kat rumah pula risau pula kan. Baik. Kemudian katanya lagi, dan disyaratkan bagi seorang yang bergerak melakukan rukuk itu tidak mempunyai niat yang lain selain daripada rukuk lah. Tidak ada niat yang lain selain daripada rukuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kita sembahyang menghadap Allah Taala. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Seolah-olah kita nampak Allah. Kalau tak nampak pun Allah Taala tetap melihat apa yang kita lakukan itu. Apabila ketika berdiri terdapatnya surah yang mengandungi sajadah, dia menundukkan untuk sujud. Tetapi apabila sampai ke tempat rukuk, dia melakukan rukuk dan tidak jadi bersujud, maka perbuatan itu belum dikira rukuk lagi. Belum dikira rukuk. Apabila ketika berdiri ketika berdiri terdapatnya surah yang mengandungi surah sejadah. Surah sejadah tu kan yang biasa tuan baca lah pagi Jumaat tu kan. Halata ala lisanihi num. Itu surah ad-dahriyah.
Alif Lam Mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin kan. Baik. Jadi dia menundukkan untuk sujud. Kemudian dia menundukkan untuk sujud, tunduk untuk sujud. Tetapi ketika sampai tempat rukuk, dia lakukan rukuk pula. Sepatutnya jangan lakukan rukuk kan. Sebab dalam sejadah dia tak ada rukuk. Dia terus sujud. Jadi kenapa nak rukuk? Okay? Jadi dia melakukan rukuk dan tak jadi bersujud pula. Maka perbuatan itu belum juga dikira rukuk lagi. Belum dikira rukuk juga. Sebab apa? Pada surah sejadah memang tidak ada rukuk. Sampai sejadah tu, maka kita terus pun sujudlah sebetulnya kan. Tapi dia buat rukuk. Maka perbuatan itu belum dikira rukuk. Bahkan dia seharusnya kembali berdiri dan melakukan rukuk. Dan tidak ada perselisihan ulama berkenaan masalah tersebut. Bahkan dia seharusnya kembali berdiri dan melakukan rukuk. Untuk yang bacaan seterusnya lah. Untuk bacaan seterusnya. Kan bacaan seterusnya barulah sampai rukuk kan. Sampai pada habis ayat sejadah tu. Kan? Dah habis ayat sejadah tu barulah kita rukuk. Ayat tu. Tapi kalau sampai pada ayat sejadah tu, kan? Apa baca ayat sejadah tu? Macam mana bacaan dia? La yastakbirun. Lepas tu tataja junubuhum kan, sampai habis kan. Sampai habis tu barulah kita rukuk. Tapi bila sampai pada ayat la yastakbirun tu, dia rukuk, maka rukuk tu tak dikira sebagai rukuk juga. Sepatutnya dia kena sujud lah macam tu. Kalau ikut pada cara dia. Dan tidak ada perselisihan ulama berkenaan perkara ini. Baik, kemudian rukuk paling sempurna macam mana? Rukuk yang paling sempurna adalah dimulakan dengan takbir sambil mengangkat tangan. Takbir, Allahu Akbar. Lepas tu kita rukuk. Ini yang paling sempurna lah. Perbuatan ini sebaiknya dilakukan secara sekaligus. Mana sekaligus kita takbir, sekaligus kita turunlah macam tu. Turun untuk rukuk. Rukuk paling sempurna dimulakan dengan takbir sambil mengangkat tangan. Sambil angkat tangan. Okay? Jangan tangkap tangan tinggi-tinggi pun lah. Ikut takbir dalam takbir ihram tu lah. Macam mana takbir ihram tu kan? Macam tu lah. Kemudian setelah tapak tangan hampir menyamai dengan kepala bahu, maka mulakanlah dengan membongkok. Bila tapak tangan tadi dah hampir menyamai dengan kita punya kepala bahu tu, maka mulakanlah dengan bongkok. Dan bacaan takbir intiqalat sebaiknya dipanjangkan. Pada takbir intiqalat mana takbir pindah rukun. Takbir pindah rukun itu naklah dipanjangkan. Allah. Cuma bar tu jangan dipanjangkanlah. Sebab pada bar tu dia tak ada alif. Allahu Akbar. Tapi dia baca Allahu Akbar kan. Itu yang tak boleh. Sebab ada alif. Salah lah. Dia ada makna dia tu. Kalau kita tambah tu dah sengaja menambah perkataan tersebut. Baik, kemudian selepas itu kedua telapak tangan perlu diletakkan pada kedua lutut. Dah sudah kita takbir untuk rukuk tu, letakkan kita punya telapak tangan kedua lutut sambil menceraikan jari jemari. Menceraikan jari jemari. Buka lah. Jangan dicabutkan jari jemari tuan-tuan tu. Kalau cabut pula kan. Menceraikan mana renggang lah tu kan. Merenggangkan kita punya jemari tu. Manakala punggung dan leher dibiarkan memanjang. Punggung dan leher dibiarkan memanjang. Panjang lah. Tegak macam tu lah kan. Lurus kan. Macam tu. Punggung dan leher dibiarkan panjang. Bagi kaum wanita lelaki, disunatkan untuk membuka sedikit kedua-dua sikunya. Bukalah sedikit. Kalau perempuan tu dirapatkan. Lelaki naklah direnggangkan sedikit. Macam tu. Dibuka tu mana direnggangkan sedikit. Masya Allah. Baik, kemudian perbuatan takbir dan mengangkat tangan ketika melakukan rukuk adalah berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina ataupun Sayyiduna Ali radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salahil maktubah
kabbara wa rafa'a yadayhi hazwa mankibaihi atau minkibaihi. Wa yasna'u misla zalika idza qada qira'atahu warada ayyarka wa arada ayyarka, bukan warada wa aroda, kan? Wa aroda ayyarka. Wa arada mana berkehendak bahawa dia rukuk, kan? Kalau warada lain mana kan? Warada datang. Telah datang keduanya. Apa yang datang keduanya? Mana ada tasniah ke situ? Tak ada tasniah, kan? Jadi wa arada ayyarka wa yasna'ahu idza qama minas sajdataini wa fi riwayatin rak'ataini ay at-tashahhudil awal rafa'a yadayhi kadzalika wa kabara. Apa maksudnya tentang kana Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salah, apabila dia berdiri kepada sembahyang al-maktubah yang wajib. Bila dia berdiri untuk sembahyang yang wajib, kabara, Nabi bertakbir. Wa rafa'a yadayhi, dan dia mengangkat akan dua tangannya, hazwa, bertentangan, mankibaihi, mana bahulah, bertentangan dengan kedua bahunya, bertentangan. Ada riwayat menyatakan kena macam ni lah, macam ni, kan? Ada yang menyatakan macam ni lah. Dia ada pelbagai riwayat macam tu lah. Tapi ada yang menyatakan kena usik sini lah ustaz lah, gitu. Boleh juga, tak ada masalah dia. Tak adalah lagi benar lah benda tu, kan? Ya lagi gitu kalau macam ni lah. Tapi mana jauh dah lagi tu, kan? Jauh tu lagi tu, kan? Macam tu. Ataupun bersilat pun ada, kan? Macam tu. Baik. Wa rafa'a yadayhi hazwa mankibaihi, dan mengangkat dua tangannya bertentangan dengan dua bahu dia. Wa yasna'u mislu zalika, dan dia melakukan seumpama demikian idza qada qira'atahu, apabila dia menunaikan akan bacaannya. Dan menunaikan akan bacaannya. Okey. Kalau sini diterjemahkan, baginda melakukan perbuatan sedemikian apabila sampai kepada bacaan Quran dan ketika nak rukuk. Baik, kemudian akan tetapi baginda tidak mengangkat kedua tangannya dalam mana-mana gerakan pun apabila baginda dalam keadaan rukuk. Baginda tidak mengangkat kedua tangan dalam mana-mana gerakan pun apabila baginda dalam keadaan duduk. Memanglah duduk, tak boleh nak angkat tangan, kan? Dan apabila baginda bangkit daripada dua sujud, dalam satu riwayat setelah melakukannya dua rakaat, iaitu selepas tasyahud awal, baginda terus mengangkat kedua tangannya sebagaimana dahulu dan juga bertakbir. Wa fi riwayatin, sampai pada satu riwayat, ai tasyahudul awal, tasyahud yang pertama, rafa'a yadayhi, mengangkat dia akan dua tangannya, kazalika, demikian, wa kabara, dan Nabi buat takbir lah. Macam tu. Ni hadis lah. Mana perbuatan takbir dan mengangkat tangan ketika melakukan rukuk. Boleh? Ulang balik, Apabila Nabi SAW berdiri menunaikan solat fardu, baginda bertakbir dan mengangkat kedua tangannya berhadapan dengan kedua bahu. Betul tak? Kemudian baginda melakukan perbuatan sedemikian apabila selesai membaca Al-Quran dan ketika nak rukuk. Bila selesai baca Quran, Nabi baca surah, mana nak rukuk, kan? Bila nak rukuk, so mana Nabi pun takbir jugalah. Kan? Wa yasna'u mislu zalika, kan? Dan dia melakukan akan seumpama demikian. Dia tu siapa? Nabi lah. Wa yasna'u misla zalika iza qada qira'atahu, dia kata. Dan Nabi melakukan seumpama demikian. Seumpama demikian mana? Bertakbir tadi. Takbir, kan? Seumpama demikian iza qada qira'atahu, apabila dia selesai membaca surah. Kan? Wa arada ayyaka, dan berkehendak bahawa dia rukuk. Tu dah saya cakap tadi, wa arada, bukan warada. Warada tu salah. Kerana ada dia punya cetakan, kerana salah. Kena betulkan.
wa arada, dan berkehendak ayyarka bahawa Nabi rukuk. Wa yasna'u iza qama minas sajdataini, dan Nabi juga melakukan demikian tadi takbir tadi, iza qama apabila dia berdiri, minas sajdataini habis daripada 2 sujud. Habis 2 sujud maka Nabi pun berdiri kan. Maka waktu berdiri tu pun Nabi juga bertakbir, macam tu. Boleh? Wa fi riwayatin, dan sampai pada riwayat raka'ataini, 2 rakaat. Raka'ataini bagi nak samakan dengan maksud sajdataini, 2 sujud tadi. Maksud 2 sujud itu mana dah habis daripada 2 rakaat lah. Nabi 2 rakaat, maka Nabi pun naik kan. Naik tu maka Nabi takbir. Allahu Akbar. Kalau naik tu maka Nabi. Artinya tasyahudul awal, selepas pada tasyahud awal. Bila habis tasyahud awal, Nabi naik, maka Nabi bertakbir, angkat tangan bertakbir. So maknanya kalau selepas tasyahud, selepas daripada takbir rakaat pertama, kalau Nabi naik tu Nabi takbir juga, tapi Nabi tak angkat tangan. Takbir tetap ada. Takbir intiqalat tu tak boleh kita tinggalkan. Cuma semasalah angkat tangan, angkat tangan je. Gitu. Wa fi riwayatin, dan sabit pada satu riwayat raka'ataini ganti daripada sajdataini itu. Artinya tasyahud awal, mana selepas daripada tasyahud awal. Rafa'a yadahi, Nabi mengangkat tangannya. Kazalika, demikian. Wa kabara, dan Nabi pun bertakbir. Jadi mana takbir pun ada, angkat tangan pun ada. Bila? Selepas pada tasyahud awal sahaja. Bila tasyahud tak adalah. Faham kan? Macam tu. Kadang bila baca terjemahan tu warning sikit. Bila tengok Arab itu baru nampak. Kan? Ada sebahagian kadang terjemahan tu macam tu. Kadang tak berapa tepat terjemahan. Tengok bahasa Arabnya baru nampak. Saya pun kadang-kadang macam tu juga. Bila tengok terjemahan tak faham pun. Dia cakap ni. Bukalah kitab Arabnya. Barulah nampaklah. Itu juga macam undang-undang kan. Bab-bab undang-undang ni, bila terjemahkan dalam bahasa kita pun tak faham. Okay? Kalau tak faham, rujuklah bahasa Inggerisnya. Dia kata, cek bahasa Inggerisnya. Barulah cek bahasa Inggeris, faham pula. Itu juga dalam kitab Arab. Bila terjemahkan bahasa Melayu, tak faham. Boleh-boleh terjemah. Tak bodoh. Tengoklah kitab Arabnya. Baru nampak, ni sebenarnya cakap. Dia tengok tu. Kadang dia bergantung pada domel dia, muannas ke, muzakkar dan sebagainya. Okay, tadi tasniah ke jamak. Baru kita nampak ke mana sebenarnya dia nak pulangkan tu. Pulangkan tu tak? Nak kembalikan ayat tu ke mana. Baik Adapun mengenai takbir intiqalat, takbir berpindah rukun, iaitu takbir perpindahan daripada satu rukun pada satu rukun yang lain. Okey, dalilnya berdasarkan pada sebuah hadis Abu Hurairah yang berbunyi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza qama ila shalah yukabbiru hina yakumu, summa yukabbiru hina yarka'u, summa yaqulu sami'allahu liman hamidah, hina yarfa'u sulbahu mina rak'ati, sulbahu mina rak'ati, summa yaqulu wa huwa qa'imun, rabbana lakal hamdu, summa yukabbiru hina yahwi, summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, summa yukabbiru hina yasjudu, summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sa. Oh, banyaklah summa ni. Summa kan. Summa yarfa'u zalika fi shalah kulluha hatta yaqdiyaha wa yukabbiru hina yaqumu minal sintaini ba'da julus. Ni hadis tu kan, kita tak boleh nak golak dah. Dah macam tu lafaz kita nak terima kan. Kena terima. Baik. Apa dia punya hadis ni? Hadis ni pada Abu Hurairah. Kana Rasulullah SAW, adalah Nabi SAW, iza qama ila shalah, apabila Nabi berdiri kepada sembahyang, yukabbiru, ditakbir. Nabi bertakbir hina yakumu, ketika berdiri. Ketika berdiri Nabi pun takbir. Pertama, summa yukabbiru, kemudian dia bertakbir lagi hina yarfa'u, ketika dia rukuk pula. Mana rukuk pun takbir, berdiri tadi pun takbir. Summa yaqulu, kemudian berkata ia pada ketika bangun pada rukuk, sami Allahu liman hamidah,
hina yarfa'u sulbahu min rak'ati, apabila dia mengangkat akan sulbinya daripada rakaat. Sulbi mana tulang kan? Tulang punggung itu sulbi lah. Sulbi kita tahu kat mana? Kat tulang punggung kan? Kat tulang punggung kita ni, bahagian punggung ni namanya tulang sulbi. Okey? Ada bawah tulang punggung itu namanya tulang tongking Tulang tungging ke tongking? Tongking Tongking lah. Tulang yang tidak hancur itulah. Bila mati jasad kita ni, tulang akan hancur kan? Itu kalau Allah Ta'ala berkehendak begitulah. Kalau Allah Ta'ala berkehendakkan hancurlah dia. Tapi ada juga Allah Ta'ala pilih sesuatu manusia, seorang manusia tu kadang-kadang dia tak hancur pun, jasad pun tak hancur kan. Kain kapan pun kadang-kadang dia tak hancur kan. Wah, ya Allah, kelebihan Allah Ta'ala daripada dia. Kena adalah kebaikan-kebaikan tertentu Allah Ta'ala bagi pada dia. Jadi sebabkan tak hancurlah jasad dia. Baik bukan kuasa kita lah. Bukan kuasa kita kan. Kuasa Allah Ta'ala. Kalau tak hancur lah. Kalau hancur pun boleh tentu juga kita neraka pun tak tahu juga kan. Baik, kemudian summa yaqulu, kemudian berkata ia wa huwa qa'imun, pada hadir berdiri. Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdulah. Kemudian dia berkata wa huwa, pada hadir dan keadaan berdiri tadi, Rabbana lakal hamdu. Summa yakbiru hina yahwi, kemudian dia bertakbir lagi ketika turun. Yahwi ni mana turun. Summa yakbiru hina yarfa'u ra'sa, kemudian dia takbir lagi ketika mengangkat kepala pula. Kan? Angkat kepala tu takbir. Summa yakbiru hina yasjud, kemudian takbir lagi ketika nak sujud. Summa yakbiru hina yarfa'u ra'sa, kemudian dia takbir lagi ketika angkat kepala. Angkat kepala pada sujud tu takbir lagi. Summa yaf'alu zalika, kemudian dia lakukan demikian fi solah, dalam sembahyang, kulluha, semuanya, hatta yakdiyaha, sehinggalah dia habis menyelesaikannya, sehinggalah habis selesai. Wa yukabbiru hina yakumu, kemudian bertakbir lagi hina yakumu, ketika berdiri, minasintaini, daripada duduk tasyahud. Minasintaini, daripada duduk tasyahud awal, minal julus ba'da julus. Kemudian Nabi bertakbir apabila bangun daripada duduk tasyahud awal, iaitu duduk 2 rakaat setelah daripada duduk. Itulah ketika Nabi takbir. Maknanya bila habis duduk rakaat, habis rakaat yang kedua, rakaat pertama, rakaat kedua kan, tasyahud awal, maka Nabi bertakbir. Nabi takbir bangun tu, maka Nabi pun angkat tangan. Semana kalau habis rakaat pertama, kita nak naik ke atas tu, jadi tak perlu angkat tangan sebenarnya, hanya takbir saja. Sebab ada kalau kita tu setiap rakaat bila bangun mesti takbir, mesti angkat tangan. Ini tak semestinya angkat tangan. Dia rakaat, so mana rakaat ketiga tu, nak naikkan ketiga tu, kita takbir barulah kita angkat tangan. Macam tu. So tak perlu pada setiap kali naik itu boleh angkat tangan. Takut sunnah lah. Kan? Sebab ada kadang-kadang setiap kali naik tu dia takbir dan angkat tangan. Ada juga kalau gitu ni. Tapi tak menepati pada itibak lah, ikut sunnah tu. Jadi yang sunnahnya, mana nak naik rakaat ketiga saja, bawa angkat tangan dan takbir sekali. Takbir dan angkat tangan. Ketika pergerakan sujud sejadah tu, itu ada takbir. Sujud sejadah. Ada tu angkat, takbir tu baru sujud. Takbir. Pergerakan kita dapat ada tadi. Pergerakan tu pergerakan perpindahan antara rukun dan rukun. Okey. Ketika imam baca surah sejadah. Surah sejadah sampai sujud tu dia sujud kan. Dia angkat tangan. Boleh juga kita bertakbir. Apalagi kalau kita jadi imam. Apalagi kalau kita menjadi imam. Sebab kalau tidak takbir kan, jadi orang belakang pun tak tahu. Tahu tak? Belakang pun tak dengar. Imam tu tengah buat apa terlupa ke apa kan. Jadi kalau kita bertakbir tu, apalagi kalau imam bertakbir,
Kan? Maknanya dia dapat mana orang belakang terdengar. Tapi jangan niat untuk beritahu orang belakang. Tak boleh. Kalau niat beritahu orang belakang, batal gitu. Jadi takbir itu ialah supaya orang belakang tahulah. Tapi niat nak beritahu tu tak boleh. Dia hanya untuk niat zikir sajalah. Niat untuk zikir saja. Sebab kalau takbir kan orang belakang pun tak tahulah. Macam mana kan? Imam dah bangun ke belum? Imam dah turun ke belum? Ataupun imam ni mana poya? Tak kan? Mana pun imam ni sonyap kan? Macam tu. Tahu tak? Ya. Mestilah takbirlah. Masuk dalam bilik. Okey. Bukan angkat tangan. Yang takbir kan? Takbir kan angkat tangan? Tak perlu. Tak perlu lah. Tak batal juga. Kalau angkat tangan pun tak batal. Imam tak buat. Tak juga batal. Berapa makmum dia kira mengikut imam. Iyalah. Imam tak buat, dia buat. Tak batal. Tak batal. Dia tak batal lah. Walaupun imam tak buat. Sebab benda tu sunat je. Ya, sunat. Kalau benda sunat ni tak apa. Walaupun imam tak buat pun. Okey? Apalagi kalau duduk di jauh belakang tu, mana nampak? Tak nampak imam takbir ke, angkat tangan ke, tak angkat tangan ke, tak nampak lah. Ya. Takbir Intiqalat. Dia kepanjangan. Maknanya ada tu pergerakan kita tu lagi mula sampai ni penuh dengan takbir Ustaz. Yalah. Tapi kadang-kadang ada setengah imam dia ada Allah Akbar jadi pendek. Dia sunnah panjang. Yalah. Allahu Akbar kan? Ya. Ya. Kena jelaslah. Jelas kepada makmum yang nak mengikut tadi. Dan suara pun kena jelas, lantang dan kuatlah. Kalau imam tu halus, itu yang susah kan tu. Apalagi kalau makmum jemaah perempuan ni dia balik takbir tu. Balik takbir kan, takbir. Memang dia tak nampak tu. Dia pun main agak je tu belakang takbir tu. Jemaah perempuan tu dia main agak je tu. Agak imam dah bangun kat dia pun bangun. Tengok imam tak bangun lagi. Dia tengok imam tak bangun lagi. Tengok TV pula. Itu sembahyang cara baru lah tu. Ustaz, saya ada soalan. Ya. Kita takbir tu kan, Allahu Akbar. Itu hanya sunat. Adakah solat kita tu tak sempurna tanpa buat takbir setiap kali? Kurang sempurna lah. Kurang. Ya. Jadi kurang pahala lah. Yalah, kurang sempurna tu kurang pahala, tapi solat tak batal. Yang penting tu solat tu tak batal lah. Macam tu. Tapi kurang sempurna lah. Kalau nak sempurna lagi, top up lah dengan solat sunat yang lain. Macam tu. Tapi lepas sembahyang subuh tak ada solat sunat, Ustaz. Memang solat sunat. Buatlah sembahyang sunat yang lain lah. Macam tu. Pada waktu yang lain. Macam tu. Okey? Ataupun sebelum sembahyang subuh tu dah buatlah sembahyang sunat dulu. Sembahyang sunat kan Nabi kata sembahyang sunat sebelum sembahyang fajar itu dia punya pahalanya antara langit dengan bumi kan. Berat tadi kan pahala dia. Itu sebabnya digalakkan sebelum sembahyang subuh tu sembahyang sunat. Ini sembahyang pendalaman. Okey. Okey. Boleh sampai situlah sebab saya ada urusan lain. Dan diriwayatkan daripada Mutarrif bin Abdullah, beliau menyatakan wallahu alam bisawab wa ilaihi minjur. Apa itu?
Tak malam ni tu memang sekejap je dapat. InsyaAllah kan. Ada soalan lagi tak? Ada lagi? Saya ceritakan. Saya nak tanya ni tentang Soalan pendek. pendek. Ha? Ha. Tentang makmum dengan imam. Ha. Ketika kalau makmum dia punya slow baca Fatihah, pada rakaat yang kedua lah, baca sir kan. Okey. Ketika macam mana rukun fi'li dia boleh ikut? Makmum ke imam yang baca sir? Imam baca sir. Imam yang baca perlahan. Okey. Jadi makmum ni dia slow lah. Imam dah rukuk, makmum masih baca Fatihah lagi. Okey. Imam iktidal, baru dia rukuk. Jadi masa ini batal sembahyang. Batal ke tak? Soalan ni tu batal ke tidak? Dia kalau lebih pada dua rukun yang panjang, batal lah. Dua rukun yang panjang tu yang mana tu? Tertinggal dua rukun yang panjang. Mana dikatakan rukun yang panjang itu? Rukuk dengan sujudnya. Rukuk dengan sujud. Tidak tak masuk. Yalah, tidak tak masuk. Jadi manakala lebih dua rukun panjang tu batal. Tapi kalau kita tak nak batal, kita kena mufarakah. Terus mufarakah ataupun kita shortcut terus. Gitu. Shortcut terus ikut apa yang dia tengah buat oleh imam itu. Pada rakaat yang ketiga. Boleh Tapi dia imam dia masa ketika dia rukuk tu imam dah iktidal. Jadi dia tempat dah iktidal lagi. Dia dah iktidal, imam tu sujud. Dia tak mau sujud imam. Macam mana? Ketika dia baca Fatihah, imam dah rukuk. Dia baca Fatihah. Dia tu makmum. Dia makmum. Dia habis baca Fatihah. Imam iktidal, dia pun habis baca Fatihah, dia pun dah rukuk. Macam mana? Ketika dia rukuk. Siapa rukuk? Makmum rukuk. Imam dah iktidal. Rukuk, imam dah iktidal. Jadi bila imam sujud, dia dah iktidal. Dia terus sujud. Dia tak batal beliau. Tak batal lah. Tak batal lah. Tak batal lah. Dia jangan sujud dia tu masa imam dah sujud, dia tak selesai lagi, itu dah batal lah. Dan jangan jauh sangat. Jarak tu jangan jauh sangat lah. Gitu. Kalau dah jauh tu cepat kita kejar imam tadilah. Kalau tidak kena niat mufarakah. Macam tu. Kau tak makan batal. Katakanlah kita terburu-buru nak pergi mubarak kan. Subuh. Katakanlah. Jadi kita baca tahiyat akhir tu pendek je. Pendek kan? Pendek. Boleh ke? Tahiyat maksud pendek tu sampai mana? Sampai Muhammad. Selawat baca tak? Selawat tu wajib baca. Tak baca habis pun tak apa, tapi wajib dibaca. Selawat tu termasuk dalam rukun. Selawat tu termasuk selawat Ibrahimiyah. Mesti dibaca. Mesti dibaca. Ibrahimiyah itu mesti dibaca. Kalau tak baca maka tak batal lah kita punya tu. Walaupun tak baca dengan habis, tapi mesti ada. Ala Ibrahim tu mesti ada dibaca lah. Sallallahu Muhammad. Betul kan? Muhammad. Sayyidina Muhammad. Gitu. Mana Ibrahim tu dah sunat dah tu. Sudah sunat apa? Abad. Tu dah. Kalau Ibrahim tu dah abad. Mana kalau Muhammad itu lagi masuk rukun. Wajib dibaca lah. Ayah. Okey. Okey puan Dengar tak tadi? Boleh? Okey. Okey, insya-Allah.
A'udzubillahi minasyaitonirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sawqa wa alam taqabbal rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fatai alim nawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin, Allahumma ijma'na hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqul ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.